Cubaan suara 1 2 3, cubaan suara 1 2 3, cubaan suara 1 2 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sambung semula sesi PDPR kita bagi subjek sirah yang telah dijadualkan pada hari Khamis, yang mana minggu lepas kita sudah masuk kepada tajuk ke detik kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita sambung lagi, kita akan cuba habiskan tajuk ini hari ini insya-Allah. Okey, baik, boleh buka muka surat 40. Okey, muka surat 40. Okey, sebelum ni kita bincangkan masa tu belum lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, tetapi kita membaca situasi situasi semasa Rasulullah sedang gering. Jadi hari ini kita akan masuk kepada detik, betul-betul detik ketika Nabi Muhammad wafat, diangkat nyawanya, dicabut nyawanya. Okey, baik. InsyaAllah boleh tengok muka surat 40 dan kita akan mulakan bacaan dari perenggan yang di bawah. Yang atas ni kita dah baca. Jadi kita tengok perenggan di bawah. Okey, baik. Boleh sama-sama baca dengan ustaz. Okey, kita tengok tajuk dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Okey. Suara baginda sallallahu alaihi wasallam semakin perlahan. Normal lah, kalau manusia, kalau sakit, suaranya akan menjadi lebih perlahan. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Semangkuk air pintanya. Seorang perempuan yang hadir segera mengambilkan baginda air. Lalu diunjukkan air itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasahkan tangannya lalu disapukan air di mukanya. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi sakaratul maut. Okey, boleh gariskan sakaratul maut. Sakaratul maut ni apa? Sakaratul maut ni adalah detik-detik kematian. Nabi pun berdoa agar Allah meringankan, agar Allah tolong ketika Rasulullah menghadapi sakaratul maut, menunjukkan bahawa sakaratul maut ni sangat pedih. Sangat pedih, dan setiap manusia akan merasai sakaratul maut, sakitnya tu sama. Nampak tak, sampai Nabi pun, Nabi orang yang sangat mulia, makhluk yang sangat mulia, kekasih Allah pun merasakan kesakitan ketika menghadapi sakaratul maut. Apatah lagi kita yang tak ada siapa-siapa ni, yang kita ni bukan siapa-siapa pun, mestilah lagi sakit. Okey, baik, kita sambung lagi. Oh, ni dialog Nabi yang Nabi ucapkan. Oh, alangkah beratnya derita. Maaf, ini bukan dialog daripada Nabi. Ini adalah dialog daripada anak Nabi, Fatimah. Okey, baik, kita sambung bacaan. Oh, alangkah beratnya derita ayah. Suara Fatimah radhiyallahu anha berbaur tangisan. Kemudian Nabi membalas, tidak akan ada lagi penderitaan ayahmu selepas ini. Mari Jibril, mari. Panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tenang. Anak Nabi mestilah sedih kan. Anak mana yang tak sedih kalau ayah dia sedang menghadapi kesusahan, sedang menghadapi kematian. Tetapi Nabi tenang saja. Siap Nabi panggil malaikat Jibril lagi waktu tu. Malaikat Jibril waktu tu Nabi nampaklah. Okey, dan Jibril alaihissalam pun nampaklah Nabi. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Ya Ahmad, Allah mengutuskan aku menemuimu sebagai penghormatan untukmu, khas untukmu, atas urusan yang engkau lebih tahu. Okay, baik, kita teruskan lagi. Tadi adalah dialog daripada malaikat Jibril. Okay, kita teruskan pada muka surat 41. Okay, muka surat 41 kita baca sama-sama perenggan yang paling atas sekali. Rasulullah memberi isyarat dengan matanya, tanda faham, walaupun tanpa sebarang kata. Ya Ahmad, ini malaikat maut. Dia minta izin kepadamu. Dia tidak pernah
minta izin kepada orang lain sebelummu dan tidak akan meminta izin kepada orang lain selepasmu, kata malaikat Jibril. Nampak tak? Punya hormatnya malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan malaikat maut pun yang tugasnya mencabut nyawa meminta izin kepada Rasulullah untuk mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling mulia sekali. Okey, baik, kita sambung lagi. Dengan tenang dan ikhlas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi izin. Aku izinkan. Suasana sekitar sunyi sejenak. Kemudian menjadi tegang semula. Lalu kedengaran tangisan dan esakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berhadapan dengan malaikat maut. Ya Rasulullah Ahmad, Allah mengutuskan aku untuk mengambil nyawamu. Kemudian Nabi pun jawab, dialog malaikat maut tadi, lakukanlah izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku laksanakan permintaanmu, jawab malaikat maut. Dengan hormat dan tenang, malaikat maut menatang nyawa ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dipersembahkan ke hadrat Allah Taala, dan beredarlah ia bersama dengan malaikat Jibril. Dan selepas itu Jibril tidak turun lagi untuk menurunkan wahyu. Kerana Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir telah wafat. Jadi tugas Jibril untuk menyampaikan wahyu, untuk menurunkan wahyu sudah tidak ada lagi. Kerana sudah tidak ada Nabi ataupun Rasul selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah adalah khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah, penutup segala Nabi. Okay, baik, kita teruskan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada waktu duha hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, bersamaan dengan 8 Jun tahun 633 Masihi. Baginda wafat ketika berusia 63 tahun. Ingat tarikh wafat Nabi. Nabi wafat ketika waktu duha. Waktu selepas subuh tu, selepas waktu syuruk sampailah 30 minit sebelum zuhur. Di antara waktu tu adalah waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan pada bulan yang sama Nabi lahir. Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tetapi Nabi wafat ketika pada bulan 12 Rabiul Awal juga, tapi pada tahun ke-11 Hijrah, pada usia Nabi 63 tahun. Maknanya Nabi lahir dengan Nabi wafat itu ngam-ngam dia punya tarikh. Ngam-ngam tarikhnya. Cumanya tahun yang berlainan. Okey, baik. Kita tengok pula reaksi para sahabat ketika kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Reaksi para sahabat. Ramai para sahabat menjadi kacau bilau seperti berlaku peristiwa yang dahsyat. Yalah, mestilah waktu tu mestilah kacau bilau kerana orang yang mereka paling sayang, pemimpin mereka yang memimpin mereka sehingga berjaya, sehingga Islam berjaya ketika itu sehinggalah hari ini, telah wafat, telah meninggal dunia. Jadi mana tidak kacau bilau. Okey, baik, kita sambung lagi. Ada dalam kalangan mereka yang kelu lidahnya untuk berkata-kata, sampai ada yang tak boleh nak bercakap. Okey, baik, kita teruskan lagi. Sayyidina Umar bin Al-Khattab berdiri sambil menghunus pedangnya dan berkata, jangan sesiapa mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Baginda sekadar koma dan akan kembali semula. Sayyidina Umar sampai tak dapat nak menerima kenyataan bahawa Rasulullah SAW telah meninggal dunia, sampai sanggup mengeluarkan pedang dan mengharamkan sesiapa yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah wafat. Sayyidina Umar
sangat marah. Sampai tak boleh nak terima kenyataan bahawa Rasulullah SAW telah meninggal dunia, telah wafat. Okey, kita teruskan lagi. Apabila Sayyidina Abu Bakar datang dan diceritakan apa yang telah berlaku, beliau masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dan membuka penutup muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat paling karib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dialah orang yang pertama masuk ke dia adalah sahabat yang pertama masuk ke kamar Rasulullah dan memeriksa keadaan Rasulullah ketika Rasulullah sudah wafat. Okay, baik. Kita sambung lagi pada muka surat 42. Pada muka surat 42. Okey, apa yang Sayyidina Abu Bakar buat? Okey, beliau mengucup pipi baginda seraya berkata, "Alangkah eloknya kamu ketika hidup mahupun mati. Kematian yang Allah Subhanahu wa taala suratkan pada kamu telah pun kamu rasai. Kamu tidak akan ditimpa kematian buat kali kedua. Wahai Nabi Allah, kami sentiasa di sisimu." Abu Bakar Siddiq menerima kewafatan Rasulullah SAW sebagai takdir Allah, sebagai takdir yang Allah telah tetapkan. Okey, baik, kita sambung lagi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq keluar menemui para sahabat dan orang ramai, lalu memberi ucapan, "Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak mati." Abu Bakar Siddiq menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah wafat dan nak menunjukkan bahawa tiada makhluk pun yang kekal. Hatta Nabi Muhammad SAW pun tiada siapa pun yang akan kekal, makhluk yang akan kekal, kecuali hanya Allah sahaja sebagai pencipta, Al-Khaliq. Hanya Allah sahaja yang kekal, tidak mati dan sentiasa hidup. Okey, baik. Kita sambung lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Okey, awak boleh sama-sama baca. Siapa yang lancar baca boleh ikut bacaan ustaz. Okey, baik. Kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Sadaqallahul aliyyil azim. Surah Ali Imran ayat 144. Okey, kita baca maksudnya sama-sama. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul. Jika demikian, kalau dia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka dia tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Melalui ayat surah ini, surah Al-Imran ayat 144 ni, Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merujuk pada ayat ni, menyatakan bahawa Rasulullah SAW adalah Nabi, bukannya Tuhan. Seperti yang telah berlaku ke atas umat-umat sebelum ni. Contohnya umat Nabi Isa. Apa sekarang ni, apa yang terjadi kepada umat Nabi Isa?
Sekarang ni umat-umat Nabi Isa telah menyembah Nabi Isa. Siapa? Kristian. Kristian tu, agama Kristian tu asalnya datang daripada pada zaman Nabi Isa. Tengok sekarang ni, diorang bukannya menganggap Nabi Isa sebagai Nabi, tetapi mereka menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi Allah telah nyatakan pada ayat yang kita baca tadi, bahawa sesiapa yang menyembah Nabi dia, Allah tak rugi apa-apa pun. Bahkan mereka yang rugi, kerana Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang yang tetap menyembah Allah walaupun nabinya telah wafat, walaupun nabinya telah diangkat, macam Nabi Isa. Faham ya? Okey, baik, kita teruskan lagi. Mendengar firman Allah yang dibacakan, Sayyidina Umar berkata, "Demi Allah, aku seolah-olah belum membaca ayat tersebut." Sebab apa? Sebab tadi kan Sayyidina Umar yang paling tegas. Dia tak bagi. Siapa yang kata mati, akan aku huduskan pedang ini. Dia macam tak dapat menerima kenyataan. Tetapi setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membacakan semula ayat ini, yang mana sebelum ni Sayyidina Abu Bakar kata, Nabi, sesiapa yang sembah Nabi, ketahuilah bahawa Nabi telah meninggal dunia, Nabi telah wafat. Tetapi jika engkau menyembah Allah, ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah itu Maha kekal. Allah saja yang tidak akan mati. Jadi mendengar saja ayat ini, Sayyidina Umar terus rasa insaf. Kata, kenapa tindakan aku tadi seolah-olah macam tak pernah membaca ayat yang ini. Jadi Sayyidina Umar menyesali apa yang dia telah buat sebelum ni. Okey, baik, kita teruskan bacaan. Jenazah Rasulullah SAW berada di rumahnya pada hari tersebut sehingga ke malam Rabu. Ini adalah kerana bagi membolehkan perlantikan khalifah yang pertama, Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan dibantu oleh Al-Abbas dan dua orang anaknya memandikan jenazah baginda. Siapa yang memandikan jenazah baginda? Yang memandikan jenazah baginda adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagai menantu Rasulullah dan juga sepupu Rasulullah. Dan dibantu oleh siapa? Dibantu oleh Al-Abbas, orang suruhan Nabi. Yang tadi kan, yang sebelum ni kita ada baca, Nabi sebelum menemui ajalnya, sebelum Nabi wafat, Nabi seringkali pergi ke perkuburan Baqi' dan juga di perkuburan di medan perang Uhud. Nabi ditemani oleh siapa? Nabi ditemani oleh orang suruhannya, iaitu Al-Abbas. Okey, baik, kita teruskan bacaan. Baginda disemadikan di dalam rumah Aisyah di tempat Rasulullah SAW wafat. Di kamar yang Rasulullah SAW wafat itu, di situlah dikuburkan Rasulullah SAW. Sekarang ni dekat mana? Dekat Masjid Nabawi, dekat dalam Masjid Nabawi. Rumah Nabi dan rumah Fatimah dulu adalah di dalam kawasan Masjid Nabawi. Sebab itulah sekarang ini kalau orang nak tengok, orang nak pergi menziarahi makam Rasulullah SAW, jadi dia dekat dalam Masjid Nabawi saja. Dalam Masjid Nabawi saja. Ustaz pun tak pernah pergi lagi. Ustaz pun tak pernah pergi lagi. Inilah ada gambar dia. Gambar di depan pintu makam Rasulullah. Bukan hanya Rasulullah SAW saja ada dekat sini. Khalifah-khalifah pun ada dekat sini makam-makamnya. Nabi Ustaz pun dah lupa dah. Ada sebelah dia Abu Bakar Siddiq ke, ataupun sebelah sini yang Nabi Muhammad. Ustaz pun tak ingat. Nanti Ustaz rujuk balik. Ya. Okey, baik. Kita tengok pengajaran bagi kisah kewafatan Rasulullah SAW. Okey, baik. Yang pertama kita tengok, contohilah cara pemakanan Rasulullah SAW. Macam mana cara pemakanan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW hanya makan dengan kadar sederhana sahaja. Tidak berlebihan, kerana makanan ini adalah punca penyakit. Kalau kita terlebih, maka dapatlah. Kalau kita terlebih makan, maka kita akan dapat penyakit dengan mudah. Okey, baik. Kita tengok nombor 2. Amalan berpuasa boleh menyihatkan tubuh badan seperti apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Baik, yang ketiga, Rasulullah SAW amat menitik berat
penjagaan makanan supaya sihat dan mudah melakukan ibadah. Nampak tak apa yang Rasulullah SAW makan? Rasulullah SAW banyaknya makan buah kurma dan juga minum susu ataupun minum air kosong saja. Seperti yang telah kita bacakan sebelum ini. Okey, baik. Yang keempat, menjalankan tanggungjawab dengan jujur dan amanah adalah amalan mulia. Dan yang terakhir, redha dengan ketentuan Allah kerana setiap yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Segala apa yang berlaku dekat kita, apa yang berlaku pada kita, kita perlu redha kerana itu adalah apa yang telah dirancangkan oleh Allah. Dan perancangan Allah sebenarnya berkali ganda, malah infinity, lebih baik daripada apa yang kita rancangkan. Kerana Allah itulah Maha Penentu segala perkara. Okey, baik. Maka kita dah tamat untuk tajuk detik kewafatan Rasulullah SAW. Jadi kerja kamu mudah saja. Okey, untuk hari ini Ustaz nak bagi mudah saja. Okey, kamu cuma perlu salinkan pengajaran. Pengajaran detik kewafatan Rasulullah SAW dalam buku tulis sirah. Okey, jangan lupa tulis hari, kemudian tarikh, kemudian tajuk sirah, dan kemudian bawah dia tu bila masuk isi kamu terus tulis pengajaran. Pengajaran kewafatan Nabi Muhammad SAW. Tulis pengajaran dahulu, kemudian baru tulis tajuk dia lagi, pengajaran kewafatan Nabi Muhammad SAW, kemudian gariskan. Kemudian barulah kamu salin. Salin 5 pengajaran apa yang kita boleh dapat dalam kisah kewafatan Rasulullah SAW. Setiap isi ni selang satu ya, nombor 1, kemudian selang lagi nombor 2, selang lagi nombor 3, selang lagi nombor 4 dan selang lagi nombor 5. Itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.